Saya serahkan keputusan itu kepada Datuk Yang Betul yang bijaksana. Nak jawab tentang sorat tadi tu. Sorat tu bukan saya minta Datuk Seri. Yang tu dicadangkan oleh Tuan Yang Tuzama. Kalau tak faham bahasa Malaysia, belajar dekat yang YB Bagan, dia boleh ajak you bahasa Malaysia dengan lebih baik. Jadi janganlah putar balik komen soalan yang isu dia bawa pun tak ada isu. Saya nak teruskan. Tapi kau nak peringat balik sorat tadi tu. Ya, lepas sorat tu saya bincang. Awak buruk sangat kata terima Datuk Seri. Ini anugerah satu yang saya rasa beri penghormatan kepada saya. Dan pada masa itu saya sebagai pengurusi menganggap sebagai penghormatan kepada keadilan. Kalau ahli-ahli keadilan tak Bolam Serai, Bolam Cerah. Saya nak ucapkan tahniah. Bagi dia dulu. Saya nak ucapkan tahniah pada Bolam Serai kerana diberi Datuk Seri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya nak minta penjelasan supaya Yang Berhormat jelas. Soalan yang berbangkit, Yang Berhormat tulis surat kepada Ketua Menteri. Kononnya Yang Berhormat minta title Datuk Seri. Surat yang dibaca oleh Yang Berhormat Batu, itu surat Yang Berhormat menghargai di atas tawar Yang Berhormat untuk dapat Datuk Seri. Jadi ini satu kekeliruan. Jadi bermaknanya Yang Berhormat tidak tulis itu surat penghargaan. Ini yang bisa dibetulkan. Saya minta. Terima kasihlah. Inilah kawan bebas yang bagus, yang setia percaya. Cantik, cantik. Slogan baru Middle Malaysia yang tukar daripada Malaysia membuktikan agenda perkauman yang sempit dibawa oleh YB Bagan. Nasib bangsa Melayu dan umat Islam makin terpinggir dan makin teranaya. Bukan sahaja golongan bawahan dan marahin ternaya, malahan institusi Islam juga dipermainkan. Bukan sahaja institusi seperti pusat zakat menjadi mangsa mainan politik syawri mereka, malahan cubaan membatalkan sambutan perarakan Maulid Rasul membuktikan sikap anti-Islam yang menebal di bawah kepimpinan YB Bagan. Namun YB Bagan bukan sahaja gagal menjawab teguran dan kritikan saya, sebaliknya memilih untuk melemparkan fitnah dan tomahan yang jahat terhadap saya dan ahli keluarga. Yang kononnya saya terlibat dalam tenda kelab golf Bukit Jambul. Yang anak saya kononnya mempunyai kepentingan satu syarikat RM2. Seperti saya katakan semalam, saya telah mengarahkan pegawai saya untuk ambil tindakan undang-undang terhadap dia. Tapi yang paling malang bagi saya, tindak tanduk diktatorial, chauvinis, ekstremis, anti-Islam ala komunis ini daripada YB Bagan, memang kita tahu, terserlah. Tapi yang sedih ialah ia dapat sokongan padu daripada YB Permatang Pauh, seorang pemimpin Melayu yang kononnya menjadi juara Islam, juara keadilan dan juara segala juara. Sikap YB Permatang Pauh ini telah mengembalikan ingatan saya kepada lipatan sejarah yang lalu. Kini saya menyedari bahawa apalah bagi saya habislah. Dan sikap YB Permatang Pauh ini telah mengembalikan ingatan saya kepada lipatan sejarah yang lalu. Kini saya menyadari bahawa kita, rakyat dan negara ini berdepan dengan seorang manusia yang bertoping berbagai watak. Ini juga watak yang sama yang menyokong pemecatan Ketua Hakim Negara, Tun Saleh Abbas. Dan inilah badan kehakiman yang dipertikaikan kewibawaannya oleh YB Permatang Pauh hari ini. Alangkah ironisnya bagaimana roda keadilan berputar. Dahulu beliau bertindak zalimi badan kehakiman, ini beliau pula yang mendendangkan lagu dizalimi oleh institusi yang beliau sendiri, yang beliau zalimi sendiri. Minta laluan. Baiklah, jangan mau masalah. Orang lain saya bagi. Ini dia dah putus hubungan dengan saya, tak apa. Kita tidak lupa inilah juga watak yang membiarkan almarhum Datuk Mufti Selangor dipecat. Hari ini mendabik dada kononnya dia mahu memperkasa institusi Islam. Dan janganlah kita lupa inilah orang yang semasa berkuasa dahulu menggelar Sahibul Fadilah Tok Guru Ning Aziz, Mursyidul Ampas sebagai ulama terompah.
Ini orangnya menjadi hang tuah membinasakan institusi Raja-Raja Melayu pada isu kekebalan Raja-Raja Melayu berbangkit tahun 1990-an. Dan hari ini kononnya mahu mempertahankan institusi Raja-Raja Melayu. Sejarah Datuk Yang Pertua tidak pernah berbohong. Dan sejarah akan membuktikan bahawa kita sedang berdepan dengan seorang manusia yang sanggup berbuat apa saja untuk mencapai matlamatnya. Political expediency at all cost dengan izin. Putrajaya sudah menjadi seperti milik mutlaknya. Tapi saya yakin Putrajaya akan berubah. Datuk, betul saya minta Padang Serai jangan kacau, betul-betul. Putrajaya sudah menjadi seperti milik mutlaknya, tapi saya yakin Putrajaya akan berubah menjadi mimpi ngeri beliau. Saya cukup yakin keputusan saya meninggalkan PKR dan berhijrah adalah tepat dan benar. Saya tidak mahu sejarah menghukum saya kerana tidak berbuat. Saya minta betul, saya dah minta Padang Serai jangan ganggu. Dia tak bagi memang. Ini sanggup dengan dia kata dia keluar keadilan. Minta penjelasan. Bayan baru. Dia minta penjelasan, kalau tak bagi dia duduk. Bahkan Serai, kalau tak tahan duduk luar minum air lah, minum kopi lah. Oleh itu, Datuk Yang Pertua, saya yakin dengan meninggalkan PKR dan berhijrah adalah tepat dan benar, saya percaya. Sebab itu saya tidak mahu sejarah menghukum saya kerana tidak berbuat apa-apa dalam keadaan ini. Dan saya tidak mahu generasi akan datang melihat saya sebagai daripada gerombolan yang menjahanamkan dan merosakkan negara bangsa dan agama saya. Datuk Yang Pertua, yang di-Pertuan Agong dalam titah ucapan baginda melahirkan kedukacitaan tentang perbuatan fitnah, pembohongan dan putar belit fakta terutamanya oleh media baru termasuk media portal. Saya menyokong penuh titah tuanku ini dan ingin menegaskan bahawa titah tuanku itu sebenarnya ada kaitan dengan sikap political expediency at all cost ini, yang tidak terhenti kepada politikus-politikus bertopeng ini, malah menular ke mouthpiece mereka, iaitu media portal Malaysia Kini. Saya menyaksikan sendiri bagaimana perbuatan politik bertopeng berbagai wajah ini memperkudakan media portal untuk agenda jahat mereka. Baru-baru ini, saya telah terpilih mengikut rombongan lawatan kerja delegasi Parlimen Malaysia ke Washington DC untuk memperkukuhkan hubungan dua hala Malaysia dengan Amerika, termasuk menambah baik hubungan dagangan Malaysia-Amerika. Ini termasuk lawatan ke Kongres, Senat dan US Trade Representative, dan juga menghadiri satu forum tertutup yang dianjurkan oleh CSIS ataupun Center for Strategic and International Studies Amerika Syarikat. Saya sangat terkejut apabila penganjur daripada CSIS memaklumkan kepada kami bahawa mereka menerima panggilan daripada seorang pembantu khas YB Pematang Pauh bernama Asil Kazi Ahmad yang meminta pihak penganjur CSIS membatalkan forum tersebut. Ini adalah kerana selama ini YB Pematang Pauh telah monopoli sebarang pertemuan dengan pihak Amerika dan menentukan apa jenis maklumat yang boleh disampaikan kepada pihak pentadbiran Amerika. Namun, senario ini berubah dengan usaha gigih YB Rompin merangkap Duta Besar Malaysia yang baru ke Amerika dan YB Padang Rengas, Menteri Jabatan di dalam Jabatan Perdana Menteri. Dan usaha ini telah berjaya memecahkan topeng politik mereka. Datuk Yang Pertua, setahu saya Asil ini adalah seorang pembantu khas YB Pematang Pauh yang bekerja di pejabat Ketua Umum PKR, di Ibu Pejabat PKR. Beliau juga adalah seorang spin doktor bagi mereka, khususnya bagi perhubungan luar dan antarabangsa mereka. Saya mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk menyiasat watak bernama Asil ini. Apakah dia mempunyai permit bekerja dalam negara ini? Dan sama ada beliau sebenarnya antara dalang-dalang antara bangsa yang memainkan peranan menggugat kestabilan negara.